Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dan Alhamdulillah kita dapat bersua lagi hari ini dari daerah Tutong menyampaikan beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan untuk Auda. Ya. Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong juga dalam keadaan mengizinkan, dan yang pasti dalam seminggu ini banyak aktiviti sudah pun disusun yang bakal diadakan di sekitar daerah Tutong ini. Jadi kita akan kongsikan maklumat berkenaan, tetapi sebelum itu kita beralih dulu menyaksikan bahan visual yang disediakan untuk hari ini dari daerah Tutong. Perusahaan menjual peralatan-peralatan memancing semakin mendapat tempat di negara ini. Berikutan aktiviti memancing menjadi salah satu hobi yang diminati oleh masyarakat Brunei. Menerusi pakej program kali ini, saya meninjau ke salah sebuah kedai memancing di sekitar Pekan Tutong untuk menemui bersama seorang belia yang telah bergiat aktif dalam aktiviti memancing sejak berusia kanak-kanak lagi. Awang Muhammad Syazwan yang berusia awal 20-an dan berasal dari Kampung Birau ini menerapkan minat tersebut dengan bekerja sebagai pembantu kedai di sebuah kedai memancing bertujuan bagi membantu dan berkongsi pengalaman serta pengetahuan beliau kepada para pelanggan yang ingin mengetahui mengenai peralatan-peralatan memancing dan sebagainya. Mulai saya meminatlah untuk memancing ini dalam jangkaan umur 7 ataupun 8 tahun lah, masih sekolah rendah. Disebabkan itu adalah salah satu sumber pencarian rezeki kami lah juga, sama ada di sungai ataupun di laut. Kalau ikutkan pengalaman memancing ini batah pulang sudah. Sebabkan dari damit kan dari umur 7-8 tahun, so jadinya semakin meningkat umur itu langsung damis mancing lah. Bagi siapa-siapa yang baru kan berjina tu memancing, sepatutnya dorang mesti tahu sama ada dorang mau mancing arah pantai kah, arah sungai ataupun laut. Sama dorang mesti tahu juga berbagai-bagai jenis umpan seperti soft bait sama rapala. Sebagai seorang yang baru saja ingin berjinak-jinak dalam aktiviti memancing, saya akui pengetahuan mengenai peralatan memancing adalah terhad. Namun dengan merujuk pada belia yang berpengalaman dalam aktiviti ini, serba sedikit dapatlah saya mengetahui dan mengenali antara peralatan-peralatan asas yang diperlukan bagi aktiviti memancing, terutama buat para pemula. Antara yang penting lah yang baru-baru berjina mancing ini, kamu mesti kenali rod dulu. Rod ataupun joran. Sebab ada 3 jenis joran yang perlu kamu tahui. Satu, BC. Kedua, tu jigging. Ketiga, spinning. Kalau aku lihatkan daripada spinning dululah. Spinning, Daripada spinning, titik ni contohnya. Seperti yang Ania. Yang Ania. Memang itu sesuai untuk pemula macam saya lah, tak? Sesuai. Lulun sesuai untuk permulaan untuk memancing. Jadinya apa ni? Sebabkan dia ringan kah bagaimana? Sebabkan dia barat. Dia barat dan dia keras. Baik. Jadi macam mana akan mengetahui joranan ni jenis yang berat? Senang saja kalau kita mau tahu. Kita cuma lastik saja. Lastik dengar bunyinya. Dengar bunyinya, kalau macam bunyinya macam berisi tu, bermakna joran itu berat. And then kita dapat rasakan sendiri rod itu semada berat ataupun ringan. Baik, jadi inilah joran yang sering digunakan untuk menangkap hidupan laut, sama ada di laut ataupun sungai, jenis-jenis yang kecil. Sebab apa ia sesuai digunakan ni? Sebab ianya terlampau lembut. Terlampau lembut. Jadinya semasa penarikan ikan tu, perlawanan antara ikan tu lebih seru. Lebih seronok lah tu. Baik, jadi anikah yang talinya yang digunakan? Ngam sudah ni. Ini dah tali yang kami gunakan untuk memancing ikan-ikan yang
diminati. Jadi perbezaannya, ada perbezaan ke dia? Ada perbezaannya. Ada yang menggunakan tangsi. Seperti inilah contoh tangsi. Ini tangsi nampak lebih berkilat kalau tangsi. Sama nilon. Nilon jenis kain lah. Sulamannya banyak. Yang lebih baik untuk UL lah. Kalau untuk UL, lebih baik pakai nilon lah. Nilon dengan poundnya yang rendah. Seperti 8 pound, 10 pound boleh, 5 pound pun boleh. Jadinya umbanan pakai micro jet itu lebih jauh lagi. Dibandingkan dengan menggunakan pound yang lebih besar. Seperti 30 pound, 40 pound. Selain daripada dengan tali jorannya, apa lagi yang perlu ada? Yang perlu ada perambut. Baik, jadi Anita perambut atau? Itu sudah tu. Mengapa ia perlu digunakan juga? Sedangkan kalau saya lihat macam tali juga sama je sebenarnya. Mengapa perlu digunakan? Ya sama pulang. Cuma anulah untuk safety lagi. Jadinya lidah ni tadi sambungkan arah mainline di ujung sekali terang. Diikat lagi. Jadinya kalau putus pun arah perambut yang dulu putusnya. Jadinya tadi punya mainline masih selamatlah. Peralatan yang seterusnya adalah batu ladung atau pemberat yang berperanan dalam mengekalkan posisi umpan. Batu ladung yang diperbuat daripada timah mempunyai bentuk, saiz ataupun berat yang berlainan. Batu ladung yang berat lazim digunakan di kawasan laut atau di kawasan berarus deras berbanding dengan batu ladung yang ringan. Oleh itu, para pemancing haruslah bijak untuk menggayakan kegunaan batu tersebut mengikut kepada spot memancing. Okey, ini bagian pemata-pemata kail. Mata ikan, ya orang panggil. Jadi kalau dilihat ni, adakah ada perbezaan kegunaannya sama ada di laut maupun di sungai, jenis ikan? Ada perbezaannya. Kalau di sungai tadi ambil pakai pemata yang nipis saja. Yang nipis-nipis. Agak-agak saiznya dalam lebih kurang 10 lah, saiz 10. Kalau ikan di lautan tadi ambil yang tebal. Tebal sama batang pematanya itu pendek. Baik, jadi apa perbezaannya ni? Perbezaannya yang lengkungan lagi ke dalam tu sesuai untuk di laut lah, untuk memancingkan kerapu ataupun keratang yang besar-besar lah. Jadinya lebih kuat lengkungannya tu, lebih senang lah untuk mendapatkan ikan tersebut. Bezanya dengan yang straight ni boleh dapat juga untuk ikan dalam-dalam. Ini saya rasa merupakan peralatan asas yang keberapakah sudah ni. Jadi apa lagi yang perlu ada? Yang perlu ada kili-kili. Kili-kili. Bagaimana bentuk kili-kili ni? Baik, di sini merupakan kili-kili yang mana merupakan salah satu peralatan yang perlu juga ada, yang mana ia akan diikat bersama perambut diikat bersama perambut. Dan juga kili-kili ini terdapat beberapa jenis. Lebih kurang dalam 3 jenis. Lebih kurang dalam 3 jenis. Jadi ingin ditunjukkan kepada audiens. Inilah jenis-jenisnya, mungkin boleh kongsikan. Ada kili-kili yang with snap. Di mana yang ada with snap ni dapat tani masukkan batu di sana ataupun pemata saya tahu. Pemata. Okay. Kalau yang without snap ni jadinya dari mainline terus ke perambut saja. So, nanti pemata tu arah perambut saja diikatnya. Ada yang huruf T, kili-kili T. Di mana satu mainline ataupun boleh buatkan 2 pemata. Jadi dia akan ada 2 batu ladung ataupun 1 batu ladung saja. Okay. Kemudian 1 pemata. Jadinya lebih kurang macam itulah fungsinya yang T. Jadi kegunaan 3 kili-kili ini adakah ikut jenis ikan atau bagaimana? Ataupun ikut kesesuaian para pemancing? Ikut kesesuaian para pemancing lah. Di era yang semakin maju dengan penghasilan produk berkaitan peralatan memancing, di samping aksesori-aksesorinya seperti umpan-umpan pancing turuan yang pelbagai, spool atau reel memancing yang sophisticated dan lain-lain membolehkan para peminat aktiviti tersebut memantapkan lagi cara dan gaya para pemancing untuk memancing mendapatkan ikan.
Namun peralatan-peralatan asas adalah sudah memadai buat para pemula untuk melakukan aktiviti tersebut sebelum menambah baik atau menaik taraf penggunaan peralatan memancing mereka.